Terdapat banyak cara untuk kita dapatkan RM1 juta. Macam mana saya boleh dapat idea untuk membuat konten tentang macam mana cara untuk dapatkan RM1 juta? Kalau ada masa lapang, saya kebiasaannya membuat sedikit keyword research untuk membuat konten di dalam blog saya. Dalam membuat keyword research tersebut, saya dapati jumlah searches setiap bulan tentang cara dapatkan RM1 juta melebihi 100 search setiap bulan. Ia boleh dikatakan tak juga sedikit dan tak juga begitu banyak, tetapi maksudnya konten tentang tajuk ini mendapat demand di luar sana. Dalam proses kajian itu, saya terlihat beberapa video oleh YouTubers yang lain. Mereka berkongsi ada juga beberapa cara lain untuk dapatkan RM1 juta dalam tempoh beberapa tahun. Ada juga yang berkongsi untuk dapatkan RM1 juta dengan tanpa modal. Jadi mungkin selepas menonton video ini, anda juga boleh melihat video-video konten daripada YouTubers yang lain di dalam YouTube ataupun dalam penulisan blog. Jadi berdasarkan pengalaman saya pula, saya akan kongsikan dengan anda macam mana cara yang paling mudah, paling murah dan paling cepat untuk dapatkan RM1 juta dalam tempoh 18 bulan sahaja. Jom! Sebelum saya kongsikan dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, macam mana cara untuk kita dapatkan RM1 juta dalam tempoh 18 bulan ataupun dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Saya kira kalau kita boleh memiliki RM1 juta dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, itu sudah cukup bagus berbanding dengan income saya sebagai seorang jurutera yang sekitar 3 hingga 4 ribu sebulan. Saya kira dalam tempoh 5 tahun, ia satu benda ataupun satu perkara yang cukup mustahil untuk saya dapatkan RM1 juta jika saya sekadar bekerja sebagai seorang jurutera tanpa ada membuat apa-apa side income ataupun apa-apa pelaburan ataupun apa-apa bisnes di luar waktu kerja. Jadi sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya ingin berkongsi dengan anda berapakah nilai RM1 juta tersebut. Mungkin anda juga katakan RM1 juta berapa nilai? Nilainya mungkin RM1 juta. Tapi dalam perspektif yang lain, RM1 juta sebenarnya boleh memberikan kepada kita passive income sekitar 4 hingga 5 ribu sebulan. Macam mana? Caranya adalah kita masukkan duit di dalam ASP ataupun tabung haji sekitar RM1 hingga 1.2 juta. Andai kata kita memperoleh dividen sebanyak 5% setahun seperti apa yang saya tunjuk di atas ini. Jadi secara purata kita akan menerima RM60,000 dalam tempoh setahun jika kita memiliki RM1.2 juta di dalam akaun ASB ataupun tabung haji. Jadi jika dibahagikan RM60,000 kepada 12 bulan, maksudnya kita memperoleh wang sekitar RM5,000 sebulan. Ia dikira sebagai pendapatan pasif. Maksudnya pendapatan pasif ini adalah pendapatan yang kita tidak perlu pergi kerja tetapi kita mendapat duit. Jika sebelum ini saya bekerja sebagai seorang engineer, pendapatan yang saya terima daripada income sebagai seorang engineer, pendapatan aktif. Ia bermaksud jika saya pergi kerja, saya dapat duit. Jika saya cuti, jika saya sakit, jika saya cuti melebihi tempoh yang diberikan oleh syarikat ataupun jika saya jatuh sakit melebihi daripada tempoh cuti sakit yang diberikan oleh syarikat, saya yakin pendapatan aktif saya tersebut hilang daripada RM5,000 ataupun RM10,000 sebulan menjadi kosong. Namun, jika kita memiliki pendapatan aktif seperti RM1.2 juta di dalam ASB ataupun tabung haji, kita sentiasa mendapat duit setiap tahun ataupun setiap bulan walaupun kita tidak membuat apa-apa. Jadi anda sudah faham berapakah nilai yang sebenar RM1.2 juta. Jadi RM1.2 juta bermaksud kita memiliki passive income 3 hingga
RM5,000 sebulan. Baiklah, seterusnya saya tunjukkan lagi kepada anda contoh ataupun anggaran secara kasar apa value dan apa nilai passive income RM5,000 sebulan. Jika anda memiliki sebuah rumah untuk disewakan, rumah pelaburan, dan setiap rumah tersebut mempunyai passive income sebanyak RM500 sebulan. Setakat pengalaman saya, untuk mendapat passive income daripada pelaburan hartanah sebanyak RM500 sebulan, ia satu proses yang sangat rumit. Kita perlu belajar, kita perlu membuat kajian tentang hartanah tersebut, barulah kita membeli rumah tersebut dan kita mendapat passive income RM500 sebulan daripada sebiji rumah sewa tersebut. Namun untuk dapatkan passive income RM5,000 sebulan daripada pelaburan hartanah, maksudnya kita perlu memiliki 10 biji rumah sewa yang boleh memberikan nilai purata passive income RM500 untuk setiap rumah dan kita mempunyai 10 biji rumah. Cuba anda bayangkan, sedangkan untuk mendapatkan sebiji rumah sewa yang boleh memberikan passive income RM500 sebulan pun, saya rasa berdasarkan pengalaman saya, agak susah, agak merumitkan. Mungkin saya tidak mempunyai ilmu yang begitu banyak tentang hartanah. Tapi ini secara teori sahaja. Mungkin ada sifu-sifu kewangan, ada pendapat kawan-kawan yang lain bahawa mungkin mudah untuk dapatkan passive income daripada hartanah minimum RM500 sebulan. Jadi anda sudah nampak apa value nilai RM1.2 juta. Baiklah, untuk kali ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana seorang dealer public gold boleh memiliki nilai bersih 1.2 juta iaitu bersamaan passive income RM5,000 sebulan dalam tempoh 18 bulan sahaja. Jadual ini adalah potensi pendapatan seorang dealer public gold dalam network G100 network yang kita sudah hampir lengkap sediakan bimbingan, sediakan kelas, sediakan mentorship secara percuma untuk macam mana kita boleh memiliki 1.2 juta dalam tempoh 18 bulan sahaja. Baiklah, bagaimana seorang dealer public gold boleh memiliki nilai harta 1.2 juta dalam tempoh 18 bulan? Caranya adalah seorang dealer public gold tersebut perlu membimbing minimum 300 hingga 500 penyimpan emas yang ada ilmu yang betul tentang emas dan mereka jadikan emas sebagai satu aset untuk simpanan jangka masa yang panjang. Selain dealer public gold sendiri seperti saya seorang dealer public gold yang aktif sejak dari tahun 2016. Selain saya sendiri menyimpan emas, saya juga mengajak kawan-kawan, mengajak masyarakat untuk menabung emas seperti saya. Jadi inilah contoh pengiraan macam mana seorang dealer yang membimbing sekitar 300 hingga 500 penyimpan emas secara terus di bawah mereka dan mereka memperoleh pendapatan anggaran 4 hingga 5,000 sebulan dalam tempoh 18 bulan sahaja. Tempoh 18 bulan ini tidak lambat dan tidak juga begitu cepat. Tempoh 18 bulan yang diletakkan oleh kami, dealer di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan penulis buku Misi Bebas Hutang. Tempoh 18 bulan ini adalah tempoh yang rasional, tempoh yang boleh dicapai. Malah ramai juga antara dealer-dealer public gold yang di dalam G100 network, mereka fokus dan mereka membimbing dan menjalankan bisnes secara serius. Mereka cuma mencapai dalam tempoh kurang daripada 12 bulan sahaja. Untuk contoh pengiraan tersebut, anda boleh rujuk pengiraan yang saya kongsikan di atas ini. Sekarang ini anda sudah nampak macam mana seorang dealer public gold boleh memiliki harta, boleh memiliki aset 1.2 juta dalam tempoh sekitar 18 bulan. Jadi, macam mana untuk bermula? Bagi anda yang langsung tidak tahu tentang emas, bagi anda yang langsung tidak faham tentang emas, saya carankan untuk anda membaca dua buah buku ini terlebih dahulu. Buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Saya yakin dan saya percaya
Bila anda sudah faham dan sudah khatam kedua buah buku ini, anda akan faham secara menyeluruh fungsi emas dalam kewangan dan secara tidak langsung anda akan menyimpan emas minimum sekitar 1 gram ataupun RM200 sebulan. Jadi macam mana untuk membimbing 300 hingga 500 penyimpan emas setiap bulan? Bermula daripada anda sendiri faham tentang fungsi sebenar emas dalam kewangan, bukan sahaja dari segi buy low dan sell high. Jadi langkah seterusnya adalah selepas anda sendiri faham tentang apa fungsi emas dalam kewangan, anda boleh grab apa-apa promosi untuk menjadi seorang dealer public gold ataupun anda cuma perlu membuat belian minimum RM100 dengan menggunakan akaun emas physical gap, dan dengan RM100 ini anda akan memperoleh kod sebagai pelanggan berdaftar public gold. Kemudian anda membimbing minimum 50 penyimpan emas, secara tidak langsung anda memperoleh free dealership daripada public gold. Jadi untuk info lebih lanjut tentang macam mana cara untuk dapatkan 50 customer dan terus menjadi dealer, boleh rujuk link yang akan saya share di ruang description di bawah. Jadi sebaik sahaja anda sendiri sudah bermula, anda sudah menjadi seorang penyimpan emas, anda sudah faham tentang emas, ataupun anda tidak begitu faham secara menyeluruh tapi anda sudah faham mungkin 10 hingga 20% tentang emas selepas anda membaca buku-buku ini, buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Step yang ketiga adalah anda perlu kongsi kebaikan ataupun kongsi ilmu anda dengan sesiapa sahaja, dengan kenalan anda, dengan rakan ofis anda, dengan keluarga anda. Jadi secara tidak langsung, mereka juga akan faham tentang emas dan anda boleh jadikan sebagai untuk menjana pendapatan. Jadi akhir sekali, anda sebenarnya boleh menyimpan emas sambil menjana pendapatan seperti saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya, sedikit perkongsian saya tentang macam mana cara untuk dapatkan RM1.2 juta dalam tempoh 18 bulan melalui platform public gold. Setakat pengalaman saya sendiri, passive income 4 hingga 5,000 sebulan sebagai seorang dealer public gold yang memiliki penyimpan emas sekitar 500, itu sebenarnya anggaran secara minimum sahaja. Kebiasaannya mereka yang membimbing lebih 500 ataupun 500 hingga 1,000 penyimpan emas di dalam public gold, mereka punya income ataupun mereka punya passive income sekitar RM10,000 sebulan. Maksudnya nilai kekayaan mereka telah mencecah RM2 juta sebulan. Itu setakat apa yang saya perhati kerana saya telah menjadi seorang dealer public gold yang aktif sejak dari tahun 2016 sehingga sekarang. Sebelum ini saya bekerja sebagai seorang jurutera daripada tahun 2014 sehingga tahun 2020, dan pada Ogos 2020 saya meletakkan jawatan sebagai seorang jurutera dan saya hanya bekerja dari rumah dan membimbing penyimpan emas, membimbing dealer-dealer emas yang ingin belajar cara menjana pendapatan sambil menyimpan emas. Itu sahaja daripada saya. Saya Muhammad Hafiz bin Syafiee, penulis blog www.hafizsyafiee.com, blog tentang emas dan kewangan. Jika anda belum lagi subscribe YouTube channel saya ini, sila subscribe terlebih dahulu untuk anda sentiasa mendapat update daripada saya, info dan tips tentang emas dan kewangan. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.